Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini bertarikh 9 Mei, iaitu minggu kedua di bulan Mei bersamaan dengan hari Isnin. Dan saya mulakan hari ini dengan ramalan cuaca, di mana pada siang menjelang petang hari ini keadaan umumnya berawan dan diperkirakan pada sebelah petangnya pula akan berlaku badai petir dan pada sebelah malamnya pula akan berlaku badai petir juga dan sedikit hujan di beberapa bahagian tempat di sekitar Kuala Lumpur, Lembah Kelang dan kawasan di sekitarnya. Jadi seperti biasa yang saya ingatkan, rancang perjalanan anda ketika hendak pulang kerja nanti, dan bagi yang menggunakan kenderaan awam, gunakanlah payung ataupun baju hujan ataupun rancang perjalanan anda sebelum anda pulang. Itu saja ramalan cuaca yang telah saya sediakan. Kita teruskan pula dengan sejarah yang berlaku pada hari ini, iaitu bertarikh 9 Mei, di mana hari ini merupakan Hari Eropah di Kesatuan Eropah. Hari Eropah merupakan sebuah perayaan tahunan yang meraikan keamanan dan penyatuan di Eropah. Terdapat dua tetapan tarikh yang berbeza untuk perayaan ini. Majlis Eropah menetapkan 5 Mei untuk perayaan ini, manakala Kesatuan Eropah pula menetapkan 9 Mei untuk menyambut perayaan ini. Untuk Kesatuan Eropah, hari ini juga dikenali sebagai Hari Schuman, memperingati pengisytiharan bersejarah Menteri Luar Perancis iaitu Robert Schuman. Majlis Eropah menetapkan tarikh tersebut sempena tertubuhnya pada tahun 1949, manakala Kesatuan Eropah meraihkan pendahulu Kesatuan Eropah yang dirancangkan pada tahun 1950. Hari Eropah merupakan salah satu simbol bagi Eropah untuk menggalakkan perpaduan di antara negara-negara Eropah. Selamat menyambut Hari Eropah untuk Kesatuan Eropah. Seterusnya, peristiwa yang berlaku pada tahun 1955 di mana Muppet Jim Henson, paling terkenal sebagai Kermit the Frog, muncul buat pertama kali dalam rancangan televisyen Sam and Friends. Kermit the Frog ialah watak Muppet ciptaan Jim Henson yang paling terkemuka sekali semenjak diperkenalkan pada tahun 1955. Boneka katak ini memainkan peranan protagonis utama dalam pelbagai projek Muppet. Kermit didalangi oleh Henson sehingga beliau meninggal dunia pada tahun 1990. Semenjak itu, Kermit didalangi oleh Stevie Westmere. Dia juga disuarakan oleh Frank Walker dalam siri animasi Muppet Babies dan beberapa projek animasi lain. Rupa dan suara Kermit mempesona seluruh dunia hinggakan pada tahun 2006, watak ini dihargai sebagai pengarang buku Before You Leap, A Frog Eye View the Life of Greatest Lesson, iaitu karya autobiografi yang diceritakan daripada perspektif watak itu sendiri. Diterbitkan oleh syarikat Willie John and Son Incorporated. Di samping banyak membuat penampilan dalam sketsa Sesame Street, iklan dan pesanan hikmat masyarakat selama ini, Kermit menjadi Fozzie Bear sebagai sahabat paling akrabnya. Seperti yang dicatatkan dalam buku Before You Leap, mereka berdua sentiasa dilihat berdampingan ketika melakukan sketsa dalam The Muppet Show dan media-media Muppet yang lain. Kermit pandai menyanyi, lebih-lebih lagi pernah merakam single hit berjudul The Rainbow Connection pada tahun 1970-an yang diterapkan dalam runtun bunyi filem cerita pertama Muppets iaitu The Muppet Movies. Selanjutnya, peristiwa yang berlaku pada tahun 2009, iaitu peristiwa yang datangnya daripada Indonesia, di mana Parti Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau singkatannya SBY mendapat undi terbanyak dalam pemilihan anggota Majlis Mesyuarah Rakyat di Indonesia. Majlis Mesyuarah Rakyat atau singkatannya MPR ialah
sebuah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri daripada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau singkatannya DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau singkatannya DPD. Jumlah anggota MPR pada masa ini adalah sebanyak 678 orang yang terdiri daripada 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Tempoh jawatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir apabila anggota-anggota DPR yang baru mengangkat sumpah. Ketua MPR yang terkini adalah Zulkifli Hasan. Dan peristiwa yang terakhir pula masih lagi datangnya daripada Indonesia, iaitu peristiwa yang berlaku pada tahun 2012 di mana sebuah pesawat iaitu Sukhoi Superjet 100 terhempas dalam satu penerbangan pertunjukan di Indonesia. Kecelakaan ini telah membunuh seramai 45 orang yang berada di dalamnya. Itu saja peristiwa dan sejarah yang menarik yang berlaku pada hari ini yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Seterusnya, saya ada fakta menarik yang ingin saya kongsikan bersama pendengar sekalian, iaitu apakah hipster? Memandangkan gaya hipster ini menjadi gaya popular pada abad ini, pergi ke mana-mana terjumpa dengan serangkaian atau sekumpulan geng-geng hipster yang berpakaian memakai shawl, skinny jeans, bercermin mata, berbingkai tebal, baju labuh serta bersneakers dan juga bersling bag. Ini adalah gaya trendy masa kini dan ada juga setengah pihak yang tidak beberapa tahu tentang hipster. Hipster adalah contemporary subculture, iaitu berada dalam middle class. Kiranya semua golongan boleh bergaya dengan gaya hipster dan gaya mampu milik. Hipster ini ala-ala vintage gitu, nampak old school. Hipster bukan sekadar gaya pakaian, muzik juga digunakan dengan alunan lagu indie. Bukan setakat itu saja, makanan pun boleh jadi hipster. Disebabkan itu, berlambaklah kafe-kafe hipster tumbuh macam cendawan. Minuman seasal-asal orang Melayu pun boleh jadi hipster. Orang-orang hipster ini mereka juga orang yang berseni dan juga kreatif. Hipster juga boleh dikatakan bergaya dengan pakaian yang murah tetapi tetap bergaya. Kesimpulannya di sini, zaman sekarang ini dah kembali ke zaman era 90-an, mana entah zaman high teknologi itu, dan kebanyakan remaja zaman sekarang ataupun remaja berdarah muda memang sukakan gaya begini. Kesimpulan lagi satu, tidak tahu apa perbezaan hipster dengan vintage. Mungkin terlihat sama saja, tetapi kenapa nama hipster ini lagi naik daripada vintage? Kadang-kadang dari sumber yang saya baca ini, dia menyatakan budak atau geng-geng Melayu sibuk melaramsakan kalau pergi ke shopping mall, manakala bangsa yang lain relax je pakai slipper. Janganlah marah, aku pun budak Melayu juga, kata penulis blog yang saya baca ini. Tapi menurut saya hipster dan vintage adalah suatu hal yang berbeza, atau mungkin ada persamaan tetapi masih banyak perbezaan antara hipster dan golongan yang meminati barang-barangan vintage. Mungkin nanti kita akan sembang lagi mengenai perbezaan antara hipster dan juga vintage. Itu saja permulaan untuk hari ini daripada saya, Raditya Arman Muhammad. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita antarabangsa. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya, Raditya Arman Muhammad, dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Hari ini bertarikh 9 Mei bersamaan dengan hari Isnin, dan saya teruskan segmen kali ini dengan berita-berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Berita pertama mengenai 8 fakta penting tentang Sadiq Khan, iaitu Datuk Bandar London pertama yang beragama Islam. Wakil Parti Buruh iaitu Sadiq Khan mencatat sejarah apabila dilantik menjadi Datuk Bandar London pertama yang beragama Islam selepas mengatasi calon konservatif iaitu Zack Goldsmith.
Pemilihannya dianggap satu perkembangan positif memandangkan Sadiq beragama Islam dan kini menerajui sebuah bandaraya yang majoriti penduduknya adalah Kristian. Kemenangan Sadiq turut menamatkan penguasaan 8 tahun konservatif di London yang mempunyai populasi penduduk seramai kira-kira 8 juta orang. Beliau juga merupakan Datuk Bandar Asia British yang pertama di London. Dengan kemenangan bersejarah ini, mari kita lihat 8 fakta berkenaan Datuk Bandar London terbaru, iaitu yang pertama, ibu bapa Sadiq merupakan pendatang dari Pakistan, India yang kemudian menetap di London. Sadiq dilahirkan di Tooting, iaitu di London. Yang kedua, Sadiq adalah anak kepada pemandu bas, iaitu Amanullah Han dan tukang jahit iaitu Syahrun Han. Beliau merupakan anak kelima daripada 8 adik-beradik. Yang ketiga, memetik laporan laman portal BT iaitu Sadiq membesar di estet perumahan Tooting, memperoleh ijazah undang-undang di University of North London sebelum menjadi seorang peguam hak asasi manusia. Yang keempat, sepanjang keriernya sebagai peguam, Sadiq pernah bekerja untuk beberapa pelanggan kontroversi. Yang kelima pula adalah menceburi bidang politik tempatan pada tahun 90-an. Sadiq menjadi ahli parlimen pertama beragama Islam di London apabila dipilih mewakili kawasan Tooting pada tahun 2005. Yang keenam, beliau turut dilantik sebagai Menteri Komuniti Negeri pada tahun 2008. Kemudian menjadi Menteri Pengangkutan Negeri di bawah pentadbiran Perdana Menteri Gordon Brown bagi Kerajaan Buruh. Yang ketujuh pula adalah Sadiq berkahwin dengan Saadia, seorang peguam dan mempunyai 2 anak perempuan. Sadiq juga pernah menulis buku bertajuk Friendness Not Favours, How to Reconnect with British Muslim. Itu tadi 8 fakta penting tentang Sadiq Khan, iaitu Datuk Bandar London pertama yang beragama Islam. Selamat diucapkan kepada Sadiq Khan kerana memegang jawatan sebagai Datuk Bandar London yang baru. Selanjutnya, berita dari Emiria Arab Bersatu UAE, di mana secawan kopi, sebiji kurma untuk mas kahwin. Seorang bapa di Emiria Arab Bersatu hanya meminta secawan kopi, iaitu kopi Arab, dan sebiji kurma kepada bakal suami 6 anak perempuannya sebagai mas kahwin. Menurut laporan yang kini menjadi viral di media sosial UAE, lelaki itu menetap di Al Ain mengambil keputusan itu bagi mengurangkan beban bagi bakal pengantin lelaki. Dia juga menggesa ibu bapa lain mencontohi tindakannya. Menurut bapa itu, kos untuk melangsungkan perkahwinan di UAE kini terlalu mahal sehingga menyebabkan ramai lelaki tempatan menangguh hasrat untuk mendirikan rumah tangga. Mereka berbuat demikian untuk menyimpan wang secukupnya bagi hantaran dan mas kahwin serta perbelanjaan untuk majlis itu. Lelaki berkenaan juga berkata, kos yang terlalu tinggi juga menyebabkan lelaki UAE memilih untuk mengahwini wanita asing. Ramai pengguna media sosial memuji keputusan lelaki tersebut. Ibu bapa perlu membenarkan anak perempuan mereka berkahwin dengan lelaki yang baik, termasuk latar belakang mereka, bukan kerana kekayaan. Dengan mengambil keputusan itu, bapa itu menjamin anaknya akan hidup bahagia dengan suami mereka tanpa perlu menanggung beban hutang untuk berkahwin, kata seorang pengguna iaitu Muhammad. Berita selanjutnya mengenai lelaki tembak mati abang kerana berebut burger keju. Kejadian ini berlaku di Florida di mana seorang lelaki yang berusia 25 tahun menembak mati abangnya dalam pergaduhan berhubung merebut burger keju. Benjamin Middendorf iaitu daripada Florida berhadapan dakwaan membunuh selepas menembak mati abangnya. Benjamin menghubungi talian kecemasan 911 pada malam Khamis dan memberitahu polis beliau baru menembak abangnya iaitu Nicholas di rumah mereka sendiri. Nicholas yang berumur 28 tahun kemudian diisytiharkan meninggal dunia di rumah akibat kecederaan ditembak di dada.
Dalam rakaman panggilan berjamin, kedengaran menjerit memberitahu dia cuba menahan tekanan di dada abangnya. Beliau juga kedengaran memberitahu mereka bergaduh dan beliau mengambil pistol dan menembak abangnya. Ibu mereka yang berada di rumah ketika kejadian memberitahu polis beliau dan Nicholas baru kembali daripada bar apabila kedua beradik itu mula bertengkar. Wanita itu berkata beliau mendengar Benjamin berkata akan menembak abangnya. Beliau kemudian mendengar sedas tembakan dan mendapati Nicholas terbaring di atas lantai di ruang tamu. Dan berita antarabangsa yang terakhir iaitu datangnya daripada Riyadh, yang di mana jadi lelaki sebenar baru boleh pinang. Seorang lelaki Saudi terkejut apabila diberitahu oleh bapa gadis yang hendak dipinangnya supaya mengubah penampilannya sebelum dia boleh berkahwin dengan anaknya. Bapa gadis itu memberitahu lelaki berkenaan dia mesti menukar penampilannya kepada lelaki sejati supaya dia boleh mengahwini anaknya. Selagi dia tidak mengubah penampilan, pinangannya tidak akan diterima. Itu dilaporkan oleh Akhbar Sada dari Bandar Bahar Selatan Saudi. Menurut laporan itu, bapa gadis berkenaan tidak berkenan dengan penampilan lelaki itu yang dikatakan kelihatan seperti wanita dengan rambut panjang dan berpakaian ketat. Kelakuannya juga seperti wanita menyebabkan bapa itu berpendapat lelaki itu lebih wanita daripada lelaki. Rambutnya yang panjang tidak sesuai dengan seorang lelaki. Itu dilaporkan oleh Akhbar di Riyadh. Itu saja berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Seperti biasa kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita politik dan hal ehwal semasa.